ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما أما بعد. Para jemaah, para pendengar semualah, termasuk alumni Ma'had Muhammadi Laki yang bersama-sama pada malam ini. Alhamdulillah untuk siri yang ke-6 dah malam ni, taujihat kita siri ke-6, yang terakhir sebelum ini siri ke-5 kita menyentuh tentang tajuk harta pusaka, antara tanggungjawab dan antara ujian dan tanggungjawab. Jadi yang sebelum ni yang ke-5 tu dah disentuh secara rasa dah banyak dah disentuh, walaupun sebentar lalu berhubung dengan gambaran awal tentang harta pusaka sebagai suatu faridah, keparduan yang Allah Ta'ala wajibkan kepada hamba-Nya. Kemudian ayat yang berkaitan iaitu berhubung dengan ayat 11, ayat 12, ayat 13, juga ayat di akhir surah An-Nisa, ayat 11, 12, 13, dan di akhir surah An-Nisa yang telah menggariskan beberapa perkara yang asas bagi hukum faraid ataupun hukum harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati. Yang telah disentuh hari itu rukunnya, dia punya mawani, halangan-halangannya, ashabul furud, orang-orang yang menjadi waris yang berhak menerimanya. Kemudian apa lagi yang telah kita bincangkan itu gambaran yang ringkas. Cuma kalau timbul permasalahan, kalau ada kerumitan dalam pengagihan harga pusaka, sebenarnya kita dah banyak dari segi approach, pendekatan yang ada sekarang ini, kita boleh merujuk kepada pejabat agama atau majlis agama. Di sana dah ada suatu bahagian khusus, kaunter yang khusus untuk pengurusan harta pusaka. Jadi kita pergi sana, jumpa, beritahu siapa yang meninggal, siapa waris yang ada, yang hidup, dan apakah harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan kalau boleh benda ni kena diselesaikan secepat mungkin. Boleh dengar jelas semua ya? Jelas? Sebab ada yang respon kata suara tak jelas. Jelas. Jelas itu, kalau yang tak jelas tu mungkin masalah sendiri di rumah lah. Okey. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, untuk siri kedua malam ni yang hendak diketengahkan ialah rasanya lebih penting daripada yang sebelumnya. Iaitu secara umumnya harta ni adalah suatu ujian. Kita ingat, harta ni adalah suatu ujian yang Allah Ta'ala uji kita dengannya. Pertamanya kita merujuk dengan ayat dalam surah At-Taghabun, innama amwalukum wa auladukum fitnah, dalam muka surat yang ke 557, juzuk 28, surah At-Taghabun ni dalam sesi tadabbur kita dah baca beberapa minggu lepas, rasanya baru 2 minggu lepas. Ayat 15 tu, innama amwalukum wa auladukum fitnah, bahawa sesungguhnya adalah harta benda kamu dan anak-anak kamu adalah suatu fitnah, ujian bagi kamu. Secara keseluruhan harta ni adalah ujian. Sama ada harta yang kita perolehi atas usaha kerja kita sendiri, ataupun yang kita perolehi dengan sebab kita dapat hadiah, ataupun yang kita perolehi kerana kita menjadi waris kepada si mati yang meninggalkan hartanya. Kalau harta tu banyak, banyaklah. Kalau sedikit, sedikitlah. Itu pun kita dah sentuh dalam sesi taujihat yang lepas. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun
walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi kaum lelaki ada bahagian daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati itulah. Ataupun yang ditinggalkan oleh dua ibu bapa. Begitu juga kaum wanita pun ada bahagian. Sama juga. Tak kira sama ada harta yang ditinggalkan itu sedikit daripadanya ataupun banyak. Mimma qalla minhu au kathur. Sikit atau banyak itu tak penting. Tapi masing-masing dah ditentukan bahagian-bahagiannya. Baik. Yang kedua, ni kita nak lihat hari ni, malam ni dari sudut dua perkara, iaitu dari sudut ujian dan dari sudut tanggungjawab. Jadi kita ada dua segmen, harta sebagai ujian, harta sebagai tanggungjawab. Ujian secara khususnya ujian pada harta pusaka. Baik, itu yang pertama umum. Harta tanpa mengira banyak atau sedikit adalah suatu fitnah, suatu ibtila. Fitnah maknanya ibtila, ujian daripada Allah. Masalahnya manusia ni bila diuji dengan harta, bila dia dapat harta yang banyak, tak kira lah. Sama ada dia pandai berniaga, dia berjawatan tinggi, pendapatan dia besar, ataupun dia dapat harta pusaka peninggalan ayahnya, kebetulan ayah dia itu seorang ahli perniagaan jutawan, maka secara automatik dia pun mewarisi harta yang banyak daripada peninggalan arwah bapanya itulah meninggal. Itu secara mudahlah. Tapi sebenarnya harta ni sama ada banyak atau sedikit, ada persepsi yang khusus dalam pemikiran manusia. Manusia ni bila dapat harta banyak, dia rasa ini adalah bukti Allah Ta'ala sayang kepadanya. Kalau dia tak ada harta ataupun tak dapat bahagian yang banyak, dia merasa Allah Ta'ala telah menghinanya, tidak memberi kemuliaan kepadanya. Ini adalah suatu anggapan yang silap. Kita lihat dalam surah Al-Fajr. Kita buka surah Al-Fajr ayat 593. Menarik surah ni sebab surah ni ada ayat tentang 10 malam ataupun 10 hari terakhir bulan Zulhijjah. Bila tu? Esok. Esok bermulanya 1 Zulhijjah 1442 Hijriah. Kita lihat surah Wal-Fajri walayalin ashr. Demi waktu fajar dan 10 malam. 10 malam, bukan malam 10 akhir Ramadan. Ini merujuk kepada hari-hari di awal bulan Zulhijjah. Wasyaf'i wal watr, yang genap serta yang ganjil. Kalau malam itu malam Ramadan. Kalau siang itu untuk 10 awal Zulhijjah. Baik. Kita nak fokus kepada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-15 dan ayat 16. Ayat 15. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramah. Ini yang dikatakan ujian pada harta. Tak kiralah harta pusaka tak ada apa. Adapun manusia itu apabila Tuhan mengujinya, diuji dia dengan diberi kepadanya kemuliaan. Kemuliaan dengan apa sahajalah. Sama ada dengan harta yang banyak, dengan pangkat, ataupun dengan kemasyhuran. Kebanyakan manusia apabila diuji dengan dimuliakan dan dimewahkan hidupnya. Wa na'amahu. Mewah tu maknanya harta yang banyak. Lalu dia berkata, Tuhanku memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Dan adapun sebaliknya apabila Tuhan mengujinya dengan cara disempitkan rezekinya, faqadara alaihi, Allah Ta'ala sempitkan ataupun menjadikan rezeki itu sedikit untuk dia, apa dia punya perasaan dia punya tanggapan dia mengatakan Rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinaku. Tapi sebenarnya soal mulia hina bukan terletak dari sudut banyak atau sedikit harta. Ini yang silap dalam harta pusaka. Kalau waris tu dia dapat banyak. Kebetulan dia bahagia, dia dapat banyak. Oh, dia rasa bergembira. Dia rasa dia seperti diberi kemuliaan yang lebih berbanding dengan waris yang lain. Manakala waris yang dapat sedikit pula, dia rasa sangat terhina dan sangat
tidak patut diperlakukan begitu. Dia rasa begitu. Sebenarnya silap itu. Tanggapan itu adalah silap. Mulia atau banyak bukan diukur dari sudut sedikit atau banyak harta. Baik. Maka dengan sebab itu menyusul ayat yang seterusnya, ayat yang ke-20 dalam surah yang sama, surah Al-Fajri. Wa ta'kulun ayat 19. Wa ta'kulun at-turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-ma la hubban jamma. Dan kamu makan harta pusaka. At-turas ini al-miras. Wa ta'kulun at-turas. Kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, at-turas maknanya al-miras, itu memakan harta pusaka dengan aklan lamma, dengan cara makan yang bercampur. Maksud bercampur ayyi jihah, dengan apa sahaja cara, hasala lahum, yang mereka perolehi, min halalin aw haram, tak kira halal atau haram. Ini masalah dalam harta pusaka. Apabila orang yang dapat sedikit, dia mendesak supaya waris yang lain beri lagi pada dia. Ataupun dia mengambil dengan cara yang tak sepatutnya. Apabila seseorang tu ditentukan dapat sedikit, maka dia kena redha dengan apa yang dia perolehi. Manakala yang dapat banyak, dia kena syukur dan dia kena sedar bahawa kalau ada waris lain yang lebih memerlukan, maka secara sukarela dia perlu bersedia untuk bersedekah. Itu yang lebih baiklah. Bukannya wajib dalam konteks untuk bersedekah, tapi dikira lebih baik dia bersedekah kepada waris lain yang dilihat lebih memerlukan tetapi mendapat bahagiannya sedikit. Hak dia ni kurang memerlukan tapi dapat bahagian yang banyak. Kenapa berlaku begitu? Kerana Allah Ta'ala menyebut wa tuhibbunal mal hubban jamma, kerana kamu sangat cintakan harta dengan cinta yang banyak. Jamma maknanya kasiran, yang banyak. Kecintaan kepada harta akhirnya mendorong manusia untuk bersikap tidak baiklah. Tidak baik. Kadang-kadang membawa kepada mungkin berbalah, bertelingkah sesama waris dengan alasan dapat sedikit. Contohnya begini, kita lihat kembali kalau dalam ayat ayat 11 surah An-Nisa tu. Iaitu bagi ibu bapa, setiap seorang daripadanya akan dapat 1/6 jika si mati mempunyai anak. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus mimma taraka in kana lahu walad. Jika seseorang tu meninggal dunia, dia ada mak ayah, dan dia juga ada anak, maka ibu bapa tu dapat, setiap orang dapat 1/6. Ayah dapat 1/6, mak pun dapat 1/6. Ada anak. Baik. Berapa isteri dia dapat? Isteri si mati dapat berapa? Kita tengok ayat selepasnya, ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12, muka surat 79, baris yang keempat. Walahunna ar-rubu' mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan bagi mereka, bagi isteri-isteri, 1/4 daripada harta yang ditinggalkan oleh suami jika suami tak ada anak. Tapi kalau suami ada anak, maka si isteri akan dapat as-sumun. As-sumunu 1/8. Baik. Sekarang ni kita nak buat perbandingan. Si isteri dapat 1/8 kerana suaminya ada anak. Maksudnya mereka ada anak lah. Bila ada anak, isteri dapat 1/8. Ibu bapa kepada si mati dapat 1/6. Kalau kita belajar matematik, semua orang tahu. Antara 1/6, 1/8, mana yang lebih besar? Ini pecahan yang basic matematik. Sudah tentu 1/6 lebih banyak sedikit daripada 1/8. Ibu bapa, mak dapat 1/6. Ayah dapat 1/6. Itu perkiraan kasar. Isteri kepada si mati dapat 1/8. Dan tidak boleh si isteri, katakanlah kita kata Puan Siti lah, contohlah, tak ada kena-mena sesiapa ni contoh. Puan Siti ni beritahu mak mertua dan pak mertua dia, kata mana boleh mak ayah. Dia kata masa suami dia, katakanlah siapa suami dia, nak bagi contoh,
Oh, contoh Abang Kasim lah. Bukan Kasim Selamat. Ini bukan cerita P. Ramlee. Dia kata masa Abang Kasim sakit dulu, saya yang uruskan dia. Saya yang jaga dia. Kata si isteri Puan Siti ni. Dia kata, mak ayah duduk kampung. Tapi bila arwah Abang Kasim dah meninggal, mak ayah dapat 1/6. Banyak. Dia kata, tak adil lah. Saya dapat 1/8. Sedangkan selama ni dia sakit, saya yang uruskan. Inilah ujian. Ini letaknya ujian. Di mana bila si isteri itu membantah atas alasan bahagian dia sedikit, dia boleh 1/8 je. Sedangkan mak ayah kepada si mati, itu mak mertua kepada Puan Siti dapat 1/6. 1/6. Maknanya, itulah. Kalau dia faham hukum faraid dan dia boleh terima, dia kata tak apalah, ini hukum Allah, dia boleh terima. Dia tak boleh beri alasan itu dan ini, maka dia terimalah. Tapi bila dia tak boleh terima, dia buat alasan, mana boleh macam tu. Saya yang isteri dia, saya yang uruskan dia, saya jaga dia, tiba-tiba dia meninggal, saya dapat 1/8 sahaja. Ini yang dikatakan ujian apabila berlakunya kejahilan. Ujian atas sebab kejahilan. Inilah penyakit yang kita rasa tak ada cara nak mengubatnya kecuali kena memiliki ilmu. Seseorang tu tak boleh bertindak mengikut pandangan akal dia, melainkan dia perlu faham hukum ni berdasarkan kepada apa yang Allah Ta'ala beritahu, apa yang Rasul beritahu. Di sini jelas Allah Ta'ala beritahu ibu, ayah akan dapat 1/6 daripada harta peninggalan anaknya. Manakala isteri kepada anak dia, menantu dia lah. Menantu dia terdapat 1/8. Itu jelas dalam Quran. Ayat 11, ayat 12 surah An-Nisa. Maka tidak boleh pihak yang dapat sedikit menyatakan bantahan. Sebab ini hukum Allah. Ini adalah hukum Allah. Maka dia kena terima dengan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kerana setiap yang Allah Ta'ala tentukan ada hikmah di sebalik pensyariatan yang begitu. Walaupun kita tak tahu hikmahnya, Allah Ta'ala lebih tahu. Baik. Dalam ayat surah Al-Fajr tadi, Allah Ta'ala beritahu, kamu makan harta miras ataupun harta pusaka ni secara aklal lamma, makan yang bercampur. Maksudnya yang halal pun kamu ambil, yang haram pun ambil juga. Yang halal tu tak kisahlah sebab halal. Masalahnya haram pun gomo juga orang Kelantan kata. Hak halal tu tak apa, hak dia dah. Hak haram, hak tidak, hak dia pun dia gomo juga. Gomo habis kat berat lah. Ini masalah. Bila semua dia nak ambil, nak bolot belaka. Ini telah diperingatkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu aminal halali amil haram. Akan datang kepada manusia suatu zaman, satu ketika nanti, kita pun tak tahu bila, mungkin dah berlaku, mungkin belum berlaku, yang mana pada zaman itu seseorang tu tak peduli, dia tak kisah apa yang dia ambil. Harta tu halal ke haram dia tak kisah. Yang pentingnya jadi milik dia. Masuk dalam poket dia, masuk dalam akaun dia, itu yang penting. Soal halal haram itu belakang kira. Ini masalah. Kalau kita tak ambil peduli soal halal haram dalam harta, bila kita bercakap soal kita nak membanyakkan amal ibadat, macam solat sunat kita, puasa kita, sedekah kita, tiba-tiba sumber perolehan harta kita datang daripada sumber yang haram dari sudut hukum syarak. Haram dari segi hukum syarak. Maka ini menyebabkan keberkatan pada harta tu hilang. Keberkatan pada harta hilang. Sebab persoalan rezeki, keutamaannya bukan kuantiti banyak atau sedikit, keutamaannya kepada keberkatan. Tu kena faham. Yang kita nak adalah berkat. Hatta kalau kita makan sekalipun, kita minta, ya Allah, Allahumma barik li fihi, ya Allah berilah keberkatan pada apa yang aku makan ni. Pernah beberapa orang sahabat mengadu kepada Nabi, mereka makan tapi makan tak merasa kenyang ketika mereka dalam satu perjalanan. Maka Nabi kata, boleh jadi la'allakum tatafarraqum, boleh jadi kamu berpecah belah. Iaitu kamu makan berasingan. Maka Nabi pesan, ijtami'u ala ta'amikum, berhimpunlah ketika kamu makan, wazkurusmallahi alaih yubarak lakum fihi, dan sebutlah nama Allah bila kamu makan bersama, kemudian sebut nama Allah, nescaya diberikan keberkatan. Begitu juga dalam bab harta benda. Kalau kita nak apa yang kita peroleh itu berkat, pastikan ianya
diperolehi dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram, bukan cara menipu, bukan cara rasuah, bukan cara-cara yang salah. Baik. Kemudian ujian yang keempat. Dari kat pukul 10. Ujian yang keempat ialah merasa tidak reda dengan rezeki yang diperolehi. Termasuklah macam contoh saya buat tadi, bila contoh tadilah Puan Siti tu tak rasa tak puas hati dia dapat 1/8. Mak ayah dia, mak mertua dia, pak mertua dia masing-masing dapat 1/6. Dia pun tak puas hati. Jadi ini suatu ujian bagi waris yang mendapat bahagian yang sedikit, kerana dia kena faham di antara nasihat yang Nabi telah tinggalkan kepada kita adalah merasa redha dengan jumlah rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Hadis itu berbunyi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah bertanya, "Man ya'khudhu minni khamsa khisalin?" Siapakah yang mahu mengambil daripada aku lima perkara ni? Aku nak berikan 5 nasihat kepada kamu. Kalau para jemaah ada pen dan kertas nak tulislah. Ada 5 nasihat Nabi kata aku nak sampaikan. Siapa nak terima ni? Lalu fayamalu bihinna aw yu'allimuhunna man ya'malu bihinna. Kalau dia ambil 5 perkara ni, maka dia boleh beramal dengannya, ataupun dia boleh ajarkan kepada sesiapa yang nak beramal dengannya. Sama ada dia sendiri beramal dengan perkara ini ataupun dia ajarkan kepada orang lain. Lalu kata Abu Hurairah, "Ana ya Rasulullah." Sayalah ya Rasulullah, saya sanggup terimanya. Mana saya nak dengar apa yang engkau nak sampaikan. Lalu katanya, fa akhadha biyadi fa'addahunna. Lalu Nabi pun memegang kedua tanganku dan membilangnya. Ada 5 perkara. Yang pertama Nabi kata, ittaqil maharim takun a'badan nas. Peliharalah diri kamu daripada perkara yang diharamkan, nescaya kamu menjadi orang yang paling beribadat kepada Allah. Ittaqi al-maharim. Peliharalah diri kamu daripada perkara yang diharamkan, jadilah kamu orang yang paling kuat beribadat. Mana kuat beribadat ni bukannya banyak solat sunat, tapi merujuk kepada dapat menjaga diri daripada perkara yang diharamkan. Termasuklah tidak mengambil harta-harta yang haram kita mengambilnya. Harta riba, harta rasuah, harta anak yatim, bukan milik kita. Harta milik orang lain, kita curi lagi lah, haram. Kemudian yang kedua, warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Bunyi apa tu? Tutup. Baik, kita sambung. Warda bima qasamallahu lak. Redalah dengan apa yang Allah Ta'ala bahagikan untuk kamu. Nescaya kamu orang yang paling kaya. Itu yang kedua. Ni kena faham. Ni waris-waris yang bakal menerima harta yang ditinggalkan oleh sesiapa yang meninggal lah. Kalau anak-anak mungkin mak ayah meninggal. Kalau mak ayah mungkin anak dia meninggal. Yang ada pertalian keluarga yang dekat. Yang ketiga, wa ahsin ila jarik. Takun mu'minan. Berbuat baiklah kepada jiran kamu, nescaya kamu menjadi seorang mukmin. Al-ihsan ilal jar. Berbuat baik kepada jiran. Yang ketiga. Yang keempat, wa ahibba linnas ma tuhibbu linafsik. Takun musliman. Wa ahibba linnas. Jadikanlah sukanya manusia apa yang kamu suka untuk diri kamu. Jadikanlah manusia tu suka, maknanya buat apa yang manusia sukai sebagaimana kamu suka orang berbuat begitu pada kamu. Wa ahibba linnas. Jadikan untuk manusia tu suka, maknanya dari sudut kita punya interaksi dengan orang lain, kita berinteraksi dengan cara yang orang sukai. Sebagaimana kita suka orang buat begitu kepada kita. Dari segi pergaulan yang baik, percakapan yang lemah lembut, yang dari segi akhlak yang mulia. Kalau begitu, kamu akan menjadi musliman, orang muslim yang baik Islamnya. Dan yang kelima, akhir sekali, wala tuksirid dhahik. Dan jangan kamu banyak ketawa.
fa inna kasratal dhahik tumitul qalb. Kerana sesungguhnya banyak ketawa itu boleh mematikan hati. Ulang balik yang pertama, pelihara diri daripada perkara yang diharamkan, jadilah orang yang kuat beribadat. Yang kedua, redha dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan, nescaya jadilah kamu orang paling kaya. Yang ketiga, berbuat baik kepada jiran, kamu menjadi seorang mukmin. Buatlah kepada manusia apa-apa yang mereka suka, sebagaimana kamu suka diperlakukan begitu kepada kamu. Kamu jadi seorang Muslim. Dan yang kelima, jangan banyak ketawa. Bukan tak boleh ketawa, jangan banyak ketawa sebab boleh mematikan hati. Hadis ni riwayat Imam Ahmad dalam Musnad, juga At-Tirmizi dalam sunannya. Hadis ni hadis yang asalnya hadis ni dhaif, lemah, tetapi ada sokongan daripada riwayat lain, maka naik kepada hadis hasan li ghairih. Jadi salah satu yang kita nak ambil pesan di sini, Nabi kata kena redha, kena ada sifat redha dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Sama ada rezeki yang kita perolehi dari hasil daripada pekerjaan kita. Kita tak boleh nak banding-bandingkan kita dengan orang lain. Kita nak banding kata, oh dia dah bekerja macam saya juga, tapi kenapa gaji dia lebih besar? Itu rezeki dia. Dia dapat kenaikan pangkat lebih cepat daripada kita. Kalau orang kaki tangan awam, dia punya DG dia cepat naik, kita lambat. Itu kita kena redha. Kita tak boleh menaruh sangkaan buruk kepada Allah. Ya Allah, kenapa engkau takdirkan aku ni lambat naik pangkat, naik gaji lambat, naik pangkat lambat. Kita kena redha. Begitu juga dalam soal pembahagian harta pusaka, kalau ditakdirkan kita ni waris yang terimanya tak banyak, sikit, tak apalah, kita redha. Kita redha sebab itulah bahagian yang ditentukan untuk kita. Kemudian dalam surah Az-Zukhruf ayat 32, berhubung dengan pengagihan rezeki semasa hidup di dunia, itu urusan Allah, itu kerja Allah Ta'ala, dia yang tentukan, bukan manusia. Ayat 32 pada muka surat 491. 491. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Adakah mereka itu yang membahagikan rahmat Tuhanmu? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membahagikan antara mereka kehidupan mereka di dunia. Maksud membahagikan kehidupan, ada orang yang hidupnya rezeki melimpah ruah, ada orang yang sederhana, ada orang yang kita kata setakat cukup untuk makan. Maknanya nak lebih-lebih tak boleh, nak buat simpanan lebih-lebih pun tak boleh. Maka dia kena redha dengan ketentuan rezeki. Bila dia redha, jiwa dia lebih tenang. Sebab dia tahu dia adalah hamba Allah. Begitu ketentuan Allah. Allah Ta'ala tidak menjadikan semua manusia ni sama dari sudut memperolehi kekayaan dia. Bukan semua sama. Ini kita kena faham. Benda tu asas. Tak boleh kita kata, kenapa pula aku dapat sikit, dia dapat banyak. Soal kenapa tu, itu satu soalan yang tidak patut. Sebab yang memberikan rezeki tu Allah. Usaha, tetapi yang menentukan rezeki adalah Allah. Cuma bagi orang yang dapat banyak, dia kena sedar tanggungjawab dia besar dan dia kena lebih bersyukur. Bagi orang yang dapat sedikit, dia kena sedar tanggungjawab dia tidak besar sangat sebab harta dia tidak banyak dan dia kena lebih banyak sabar dan redha. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, kita nak pergi pada bahagian kedua. Bahagian kedua tentang tanggungjawab pula. Tadi soal ujian, tanggungjawab. Bila waris-waris tu dah terima harta pusaka tu, apa tanggungjawab dia? Harta pusaka pun kita dah bincang dah minggu lepas, perlu disegerakan. Perlu disegerakan. Bila berlaku kematian, perlu disegerakan. Sebab harta tu bukan lagi ada kaitan dengan si mati. Tak ada dah. Harta tu adalah hak waris-waris. Maka waris-waris itu berhak untuk menerimanya secepat mungkin. Secepat mungkin. Apa yang dia nak lakukan dengan harta itu terpulang kepada dia. Baik, tanggungjawab yang pertama adalah dia boleh berbelanja dan bersedekah. Maksud berbelanja untuk menanggung sara hidupnya, ataupun untuk menanggung kehidupan keluarganya, ataupun untuk apa-apa keperluan yang dia perlukan dalam hidup dia. Jika datang kepada kita sesuatu harta, sama ada dengan cara kita dihadiahkan
atau kita diberi kenaikan pangkat, atau kita dapat harta dengan sebab harta pusaka tadilah. Ada ahli keluarga kita yang meninggal dan kita salah seorang waris yang berhak terima, maka kita punya tanggungjawab sebagaimana yang disebut oleh Salim bin Abdullah, anak kepada Abdullah bin Umar. Dia mendengar daripada bapanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar terima daripada bapanya Umar ibn al-Khattab. Maknanya cerita ni berlaku antara Nabi dengan Umar. Kemudian Umar cerita kepada anaknya Abdullah. Anaknya Abdullah cerita kepada anaknya Salim. Ini cerita ni daripada seorang cucu bernama Salim tentang datuknya Umar ibn al-Khattab. Jadi Umar beritahu, dia kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tini al-ata'. Dia kata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada aku suatu pemberian. Macam Nabi bagi sagu hati, hadiah tak pastilah. Cuma disebut al-ata', satu pemberian. Lalu Umar jawab apa dia? A'tihi man huwa afqaru ilaihi minni. Berikan ia kepada orang yang lebih memerlukannya daripada aku. Itu kata Umar. Dia kata, ya Rasulullah, tak payah lebih pada aku, lebih pada orang lain dah. Orang lain ada lagi yang lebih memerlukan. Macam mana sikap kita bila kita diberikan sesuatu? Jarang sekali kita akan berkata begitu. Jarang sekali kita tak payah lawi kamu, orang lain banyak lagi susah. Tak. Orang kita akan memilih, oh mujulah. Awak bagi pada saya ni, kalau ada lagi, saya nak lagi. Terima kasih daun keladi, kalau ada saya nak lagi. Siap dengan buat pantun pula orang kita. Tapi ada pun para sahabat ni, dia punya sifat ta'afuf. Ta'afuf ni sangat menjaga diri dan tidak suka mengambil dengan cara yang mudah. Kecuali dengan usaha kerja dia sendiri. Menunjukkan mereka ini qillatut tam'i, kurangnya sifat tamak dalam diri mereka. Lebih kepada sifat qanaah, rasa cukup. Jadi bila Umar jawab begitu, apa kata Nabi? Nabi kata, khuzhu, mu ambil je lah. Ambil je lah. Aku dah bagikan, kamu ambil je lah. Kemudian Nabi bagi nasihat pula kepada Umar. Nabi kata, idza ja'aka min hadzal mal syai'un, apabila datang kepada kamu sesuatu daripada harta ini, tak kiralah datang dengan cara apa, dapat hadiah, dapat gaji yang lebih besar, dalam keadaan wa anta ghaira musyrifin wala sa'il, kamu tidak merasa macam begitu tamak menghendakinya dan tidak pula meminta-minta. Kalau dapat, alhamdulillah. Kita bukanlah berasa nak sangat. Kadang-kadang kita lihat ada kawan-kawan kita sangat teruja nak kepada kenaikan pangkat. Dia tahu bila dapat kenaikan pangkat, maka berlaku kenaikan gaji. Nabi nasihat kepada Umar, boleh ambil, tapi dalam jiwa kamu ada, jangan rasa ada ketamakan yang berlebihan dan tidak pula sampai meminta-minta. Mendesak-desak, tolonglah naikkan pangkat saya supaya saya dapat pendapatan lebih besar. Jangan ada sifat tu. Tapi bila dapat, ambil je lah. Ambil, fakhudhu wa fatamawwalhu. Kamu boleh gunakan. Tamawwal ni mana boleh tatasarrafu, boleh uruskan, boleh kendalikan. Sama ada untuk disimpan, untuk dibelanjakan, untuk dijadikan modal perniagaan, untuk dijadikan pelaburan, boleh pilih. Fa in syi'ta kulhu wa in syi'ta tasaddaqa bihi. Jika kamu kehendaki, kamu boleh makannya. Kulhu, akala ya'kulu kul, boleh makan. Makanannya boleh berbelanja dengannya. Nabi bagi pilihan. Nak berbelanja dengannya boleh. Tapi berbelanja dalam Islam ni perbelanjaan yang mestilah berhemah, tak boleh boros dan tak boleh terlalu kedekut. Masalah kita ni bila kita dapat duit banyak, kadang-kadang kita berbelanja sampai lupa dunia. Ada duit banyak, buka aja macam baru ni 77. Shopee, Lazada buat sale. Berapa juta yang masuk dalam tu, dia punya tawaran tu untuk dapatkan barang-barang itulah. Boleh berbelanja, tapi kena berhemah. Ataupun jika kamu kendaki, kamu boleh bersedekah. Wa ma la fala tutbi'hu nafsak. Apa-apa yang bukan begitu, maka tak perlulah kamu nak ekori. Maksudnya kalau harta tu tidak didatangi secara begitu, boleh jadi kamu yang bersungguh-sungguh nak, maka tak perlulah. Tapi kalau datang,
ambil. Bukan meminta. Dengan syarat wala sa'il, tak minta pun. Jadi bila Salim ni dengar dia punya datuk dia, Omar Ibn Al-Khattab, datuk dia, sebab Salim ni anak Abdullah, Abdullah anak Omar Ibn Al-Khattab. Bila Salim dengar, dia kata, ayah dia, Abdullah, la yas'alu ahadan syai'an, tak pernah meminta sesuatu dengan sesiapa pun, dia tak meminta. Ni kita kena faham, ya, dalam Islam tak boleh meminta-minta kecuali benar-benar terdesak, ada hadisnya. Sebab zaman kita dilanda pandemik COVID-19 ni, ada di antara kita yang kita pun tak nafikan ramai yang terkesan dengan COVID-19 dari sudut hilang pekerjaan, ada yang hilang mata pencarian, yang berniaga tak dapat berniaga, sehingga perlukan kepada orang lain membantu mereka. Kemudian timbul pula bau ni apa dia, cadangan untuk siapa yang susah, malu nak beritahu, tak apalah, kebarkan bendera putih. Dalam Islam dah ada garis panduan. Seseorang tu sebenarnya tak boleh meminta-minta. La tahillul masalah. Tidak halal meminta-minta. Ini pernah Nabi pesan kepada Qabisah, ada seorang sahabat. Kalau nak meminta-minta, dia kena ada 3 keadaan sahaja. Iaitu tahammala hammalah. Menanggung suatu urusan untuk memperdamaikan orang yang bertelingkah, yang melibatkan kos. Itu bila ada, macam kita kata, kes yang melibatkan kena bayar pada peguam, kos guaman. Maka seseorang tu memerlukan duit, dia tak cukup duit, itu dia boleh minta. Tahammalah hammalah. Ataupun ia ditimpa asabah jaihah, suatu keperluan yang mendesak kerana musibah yang menimpanya. Ditimpa oleh musibah, contohnya banjir ke, kebakaran ke, maka semua hartanya musnah, dia boleh meminta. Ataupun yang ketiga, ditimpa dengan faqah. Faqah ni papa kedana. Papa kedana tak ada apa-apa. Mungkin sebab dia sudah muflis dalam perniagaannya, dulu dia kaya. Tiba-tiba dia berhutang, orang lain tak bayar hutang, ataupun dia tak bayar selesaikan hutang, orang lain berhutang dengan dia tak langsung. Jadi akhirnya dia rugi, maka dia boleh dibantu kerana keadaannya yang sebegitu. Tapi kalau bukan begitu, tak boleh meminta-minta. Bahaya meminta ni. Dalam bab harta kita kena ingat, salah seseorang tu mengemis. Mengemis. Kecuali ada 3 sebab tadi je. Kalau betul-betul terdesak begitu, boleh. Sebab orang yang minta-minta ni ada dalam hadis Nabi sebut, la tazalul mas'alah bi ahadikum. Sentiasalah seseorang itu dalam keadaan meminta-minta, minta sedekah lah. Minta sama ada di pasar ke rumah ke depan apa, kalau di Kota Baru ni banyak depan bank. Kita tengok di bank Islam, di bank Maybank, ada orang minta. Kita pun tak tahu latar belakang, adakah dia ni benar-benar susah atau saja-saja dia meminta, dia tak nak bekerja. Kalau orang tu meminta dan keadaan dia tidak berhak meminta, dia akan datang di hari kiamat dalam keadaan laisa fi wajhihi muz'atul lahmin. Nabi kata pada wajahnya tak ada kepingan-kepingan daging. Subhanallah, takutnya kita. Tak ada kepingan daging, maknanya tengkorak hidup lah. Macam mana kalau kita jumpa atas dunia, orang tu hidup tapi nampak tengkorak saja, kita larilah. Kita mesti lari, ganti lari. Sebab ini satu rupa yang sangat mengerikan. Tapi kita akan jumpa di akhirat nanti orang yang macam ni. Orang yang la yalqallaha ta'ala wa laysa fi wajhihi muz'atul lahmin. Orang yang dia bertemu dengan Allah dalam keadaan di wajahnya tak ada kepingan-kepingan. Sebab dia meminta-minta. Jadi sama juga dalam bab harta benda. Kalau seseorang tu ada gangguan sedikit tadi. Baik. Tak boleh meminta-minta. Seseorang tu tak boleh minta kecuali benar-benar terdesak. Termasuklah kalau kita kembali kepada tajuk harta pusaka, kalau ada waris yang dapat sedikit,
dia tak boleh mendesak kepada waris lain. Dia kata, mau boleh banyak, aku boleh sikit, tolonglah wikat aku sikit. Kalau bahasa Kelantan, cucu kamu lah sikit, cucu pula dah. Macam penjual dengan pembeli pula. Ada duit yang baki. Kamu dapat banyak, kamu dah kaya dah. Dia tak boleh mendesak. Itu hak dia. Dia dapat banyak tu hak dia. Kalau orang yang dapat banyak tu secara volunteer lah, secara sukarela nak berikan sedikit untuk yang dapat sikit, tak apa, itu alhamdulillah. Tapi kita tak boleh nak mendesak. Kemudian kita lihat yang kedua dalam bab berbelanja, ni tanggungjawab bila kita dapat harta, berbelanja dengan berhemah. Dah disebut tadi, berbelanja dengan berhemah, maksudnya dengan cara yang sederhana, mengikut keperluan. Dia masalahnya bila kita dapat duit tu dengan cara mudah, kita rasa tak saya kopiti, orang kata tak saya kopiti sebab kita boleh dengan cara mudah. Kalau kita boleh dengan cara payah, maka kita akan rasa sayalah nak beli sebab duit ni payah nak boleh. Tapi bila duit tu kita dapat dengan cara yang mudah, kita pun jadi boros, tu bahaya. Ataupun kita jadi orang yang sangat tamak dalam berbelanja. Allah Ta'ala berfirman, kita rujuk dalam surah Al-Furqan, وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Berhubung dengan sifat-sifat ibadur Rahman. Muka surat 365, ayat berapa tu? Ayat 67. 67. Di antara sifat-sifat hamba Allah, orang-orang yang apabila dia menafkahkan harta, membelanjakan harta, dia tidak berlebih-lebihan. Dan juga tidak terlalu kedekut. Tapi dia mengambil jalan yang tengah. Maksud tidak lebih-lebih, berbelanja hanya pada perkara yang perlu. Maksud perlu ialah sebab memang kita nak. Kalau kita rasa kita tak perlu, tak nak, tak payah. Khususnya kalau perbelanjaan yang melibatkan aksesori. Aksesori kalau di rumah contohnya nak tukar lansir baru, nak tukar sofa perabot yang baru, kalau benda tu masih elok, tak payah. Tapi kalau nampak dah uzur dan rasa perlu ditukar, tukarlah. Ni kadang baru setahun dua, elok lagi perabot, elok lagi lansir, dah nak tukar yang lain. Ini pun satu masalah juga. Kadang-kadang orang yang banyak duit ni, maaflah cakap kalau ada yang terasa, kadang-kadang sebab duit banyak, kita pakai kereta baru setahun, duit mungkin bayar bank pun tak habis lagi. Kita pun tak apalah, ada tertarik dengan model lain, kita pun jual, ambil yang lain. Kalau kita rasa benar-benar perlu untuk tukar, bolehlah kita tukar kereta baru, walaupun kereta lama tu belum habis bayar. Tapi kalau tak perlu semata-mata kerana kita dah tertarik hati dengan model yang baru keluar, kita pun nak tukar, rasa tak perlu. Sebab itu boleh memberikan kerugian dari sudut perbelanjaan. Sebab hutang yang sedia tak selesai lagi, kita nak tambah lagi dengan hutang lain yang menyebabkan hutang kita tu semakin panjang, tempoh hutang. Kalau boleh kita nak hidup, kita bebas daripada hutang. Itu yang sebaiknya. Tapi kalau terpaksa berhutang, pastikan kita boleh bayar hutang kita secara sistematik, secara berjadual. Kemudian tanggungjawab lain, kita perlu berwakaf. Ini yang besar ni. Kalau seseorang tu dapat harta yang banyak melalui harta pusaka peninggalan ibu bapa dia atau sebagainya, sebaiknya harta itu dia wakafkan. Antara bentuk wakaf yang dia boleh lakukan disebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah daripada Abi Hurairah. Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih. Sesungguhnya di antara pahala yang menemui seorang mukmin daripada amalannya, pahala amalan dia lah, dan kebaikannya yang akan dia temui selepas dia mati. Pertamanya adalah ilman 'allamahu wa nasyarahu, ilmu yang dia ajarkan, yang dia sebarkan. Maksudnya orang yang ada ilmu, untung bila dia berkongsi ilmu, sama ada dia mengajar, dia menulis. Ilmu tadi menjadi suatu pahala yang berterusan untuknya di akhirat nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, pahala dalam bentuk waladan salihan tarakahu. Seorang anak salih
yang dia tinggalkan. Maksudnya dia dah mati, dah meninggal, tapi ada anak yang soleh, insya-Allah anak tu yang akan menjadi suatu aset, aset harta, bukan harta dunia lah, harta akhirat. Yang mana setiap kebaikan yang anak dia buat tu akan dapat pahala kepada ibu dan ayahnya yang telah pergi. Yang ketiga adalah mushafan warathahu, satu naskah mushaf yang dia wariskan. Mushaf ni sama ada dia letakkan, wakafkan mushaf tu di masjid ke, di pusat tahfiz Quran ke, di musalla ke. Selagi ada orang menggunakannya, maka orang yang wakaf tu dapat pahala. Kemudian yang keempat, masjidan banahu, sebuah masjid yang dia bina. Masjid ni kalau tak mampu kita nak bina seorang diri untuk sebuah masjid, sekurang-kurangnya kita terlibat sama memberi sumbangan. Sedikit pun tak apa. Mungkin kita boleh sumbangkan RM100, RM100 tu sikit lah. Kalau lebih banyak lagi lah, mungkin RM1,000 untuk kerja-kerja pembinaan masjid. Lebih-lebih lagi orang yang dapat harta pusaka peninggalan mak ayah dia, maka alangkah baiknya kalau sebahagian daripada harta itu dia wakafkan untuk masjid. Kalau ada mana-mana masjid yang masih dalam proses pembinaan. Yang keberapa dah? 1, 2, 3, 4. Yang kelima. Yang kelima, baitan libni sabil banahu. Membina rumah untuk orang-orang yang bermusafir. Ni zaman dahulu dia banyak rumah-rumah tumpangan. Dulu homestay dah ada dah dulu. Tapi homestay free, tak berbayar. Baitan libni sabil. Rumah untuk orang yang bermusafir dia bina sebagai saham akhirat untuk dia. Saham akhirat. Dia bina untuk fi sabilillah. Kemudian yang keenam, nahran ajrahu, sebatang sungai yang dia alirkan. Maknanya dia membina sungai. Bukan sungai yang besar lah, mungkin anak sungai. Sungai yang digali, tapi sungai itu memberi manfaat kepada orang kampung tu. Lebih lagi tempat yang kita kata perlu kepada air. Dan akhir sekali yang ketujuh, sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi. Sedekah yang dia keluarkan sendiri, yang dia sendiri bersedekah daripada hartanya semasa dia sihat, semasa dia masih hidup. Jadi semua itu akan menjadi pahala yang dia akan peroleh selepas dia mati. Jadi kalau kita dah dapat harta yang banyak hasil daripada peninggalan orang tua kita, harta tu harta pusaka, maka jangan lupa untuk kita wakafkan. Jangan fikir, dah dapat harta banyak, lepas ni aku nak tukar kereta baru. Aku nak beli tu, nak beli ni. Kita punya nafsu untuk membeli belah tu sangat besar. Bila harta banyak, bila tengok duit kita banyak dalam bank. Jadi kita kena fikir apa yang kita buat untuk akhirat kita. Itu kita berwakaf. Kita berwakaf sebab kita tak tahu bila kita akan mati. Kemudian satu lagi tentang simpan. Ya, boleh simpan. Ada setengah orang kata sejauh mana keharusan untuk kita menyimpannya. Ya, kita boleh simpan. Kita boleh laburkan. Kita boleh simpan untuk waktu-waktu yang terdesak. Kadang-kadang bila berlaku kes-kes kecemasan dan kita memerlukan duit yang banyak, maka kita tak perlu bersusah payah untuk mencari daripada sumber itu dan ini. Kita perlu ada tabungan. Saving, tabungan untuk keperluan waktu mendesak supaya kita tidak menyusahkan orang lain. Sebab itu dalam bab harta, kalau seseorang yang masih hidup tu dia ada harta yang banyak, baik, harta yang banyak, tak perlu untuk kalau dia nak sedekah semuanya. Kena ada sedikit bahagian yang dia akan tinggalkan untuk warisnya. Sama ada dalam bentuk dia wasiat atau dalam bentuk dia hibahkan semasa dia masih hidup, ataupun dalam bentuk harta miras, harta pusaka yang diwarisi selepas dia meninggal. Kena ada bahagia itu. So ada nak sedekah, boleh. Itu yang Nabi telah pesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Innaka intadhara warasataka aghniyaan. Sesungguhnya engkau, wahai Sa'ad, kalau engkau meninggalkan warismu dalam keadaan mereka ni kaya, maknanya mereka mewarisi kekayaan harta yang kamu tinggalkan, maka itu khairun, lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan alatan. Alah maknanya papa kedana. Terpaksalah mereka itu yatakaffafunan nas, meminta-minta pada manusia. Jadi kalau kita mampu untuk buat pelaburan-pelaburan tertentu, silakan. Tapi kita kena
bijak mengatur langkah. Kita boleh berbincang dengan pakar-pakar pengurusan harta. Kita minta pandangan mereka apa yang kita perlu buat. Melabur dengan cara membeli emas ke, ataupun kita ada pelaburan dari sudut mungkin hartanah, hartanah dan sebagainya. Sekurang-kurangnya bila kita meninggal, anak-anak kita ni dah ada harta yang mereka boleh warisi daripada kita untuk kelangsungan hidup mereka selepas ni. Tapi yang penting jangan hanya bagi harta kepada anak, bagi juga kepada mereka agama lah. Itu yang lebih baik. Jadi itu untuk tabungan perlu ada supaya tidak berlaku kita susah bila berlakunya keadaan yang mendesak. Tapi kita kena yakin harta kita tu adalah milik Allah. Allah Ta'ala boleh beri kepada kita sebab dia yang memberikan rezeki, dan Allah Ta'ala berkuasa untuk menariknya bila-bila masa. Ya. Allah Ta'ala berkuasa untuk menarik bila-bila masa. Kalau para jemaah masih ingat peristiwa tsunami yang berlaku tahun 2004 yang melanda Nusantara. Yang paling terkesan sekali adalah wilayah Aceh di utara Pulau Sumatera, Indonesia. Berapa ratus ribu yang meninggal dunia, berapa banyak harta benda yang musnah, berapa ramai yang hilang pekerjaan. Hilang pekerjaan. Sama ada orang kampung, orang bandar yang kerja makan gaji. Allah Ta'ala berkuasa untuk menarik nikmat yang diberikan kepada manusia. Kita pun kena ingat juga, harta yang ada pada kita ni adalah suatu amanah daripada Allah untuk dia uji kita. Kita uruskan dengan baik dan berhemah, dan kita minta petunjuk kepada Allah supaya kita lulus dengan ujian harta benda. Kita boleh memilih sama ada kita nak gagal atau kita nak lulus. Kalau kita bersungguh-sungguh, insya-Allah kita lulus. Tapi kalau kita mengambil sikap acuh tak acuh ni, wak tak erti, wak tak tahu, tak ada pitih, belanja, mana kita tak ada perancangan, takut kita menyesal di kemudian hari. Sebab kita kena sedar ini tanggungjawab kita terhadap harta benda ni. Salah satu soalan yang akan ditanya di hari kiamat nanti yang Nabi dah pesan. Antara perkara yang akan disoal ialah tentang harta benda. Seseorang tu akan ditanya an malihi, tentang hartanya, min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Daripada mana ia usahakan, macam mana dia memperolehinya, dan ke mana pula harta itu dia belanjakan. Jadi janganlah kita menjadi seorang yang tamak. Kita boleh cari tapi jangan tamak. Kita cari apa yang kita dapat, kita syukuri, dan kita sentiasa minta petunjuk daripada Allah supaya kita menjadi orang bersyukur lah. Sama ada kita dapat sikit, kita tetap bersyukur. Dapat banyak, lebih-lebih lagi kita bersyukur. Sehingga ada perbincangan sebagaimana disebut oleh Imam Ibn Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Mana yang lebih baik? Orang miskin yang sabar dengan kemiskinannya atau orang kaya yang bersyukur dengan kekayaannya? Orang miskin dan dia sabar dengan kemiskinannya, ataupun seorang al-ghaniyyu asy-syakir, orang kaya tapi dia bersyukur. Ada pendapat mengatakan orang kaya yang bersyukur tu lebih tinggi kedudukannya. Sebab nak bersyukur ketika kaya ni susah. Tapi ramai yang mampu bersabar ketika susah. Jika mereka ada iman dah. Sekarang ni timbul isu ada yang sampai sanggup bunuh diri sebagai itu sebab tu orang tak ada iman. Bila tak ada iman, dia hilang punca, dia putus harapan, dia putus asa, dia rasa macam tak ada harapan untuk terus hidup, maka dia bunuh diri. Orang beriman tidak begitu. Apa-apa yang mereka lalui dalam hidup, kalau susah mereka sabar, kalau senang mereka dapat harta, mereka syukur, maka semuanya menjadi kebaikan. Sabar, dia dapat pahala sabar. Syukur, dapat pahala syukur. Saya pernah dengar ada satu cerita menarik berlaku di Arab Saudi. Ada seorang lelaki itu tiba-tiba menjadi jutawan serta-merta, sekelip mata. Kenapa? Asalnya dia orang miskin. Terkejut dia. Ada seorang ahli perniagaan. Ahli perniagaan ni tak ada keluarga, dia tak pernah berkahwin, dia tak ada isteri, dia tak ada anak, adik-beradik dah meninggal, mak ayah dah meninggal. Tapi dia seorang ahli perniagaan yang sangat kaya. Apabila dia meninggal dunia, maka pihak yang berautoriti cuba uruskan harta pusaka peninggalan dia, harta faraid tadilah. Maka mereka tak menjumpai mana waris hak berhak terima. Cari jumpalah waris hak jauh. Tapi itulah waris yang berhak.
Warak jauh tak pastilah, sepupu ke dua pupu, tapi jauh lah. Yang lain yang terdekat tak ada dah. Maka waris itu dipanggil dan dia mengambil satu jumlah harta yang besar. Maka terkejutlah dia. Serta-merta Allah Ta'ala bagi rezeki dengan mudah. Itu rezeki daripada Allah. Mungkin setengah orang gembira lah bila dapat macam tu. Bagi setengah orang dia rasa ini suatu balak. Balak itu satu ujian yang sangat besar. Daripada keadaan yang sangat miskin, tiba-tiba jadi sangat kaya raya. Ini satu ujian. Kalau lulus, alhamdulillah. Kalau tak lulus, inna lillah. Dua saja. Kalau lulus, alhamdulillah. Tapi kalau tak lulus, inna lillah. Inna lillah tu bukan mana mati, masih hidup lagi. Maknanya dia akan berdepan dengan suatu keadaan yang lebih rumit dalam kehidupannya. Jadi saya rasa cukuplah, dah 10.30 dah ni. Tentang dua perkara yang kita nak bincang, tentang ujian di sebalik harta, khususnya harta pusaka, dan juga tanggungjawab yang perlu kita pikul. Semakin banyak harta tu, makin besar kita punya kewajipan dan tanggungjawab. Ala kulli hal, kita kena belajarlah sedikit sebanyak tentang pengurusan harta dalam agama, khususnya berkenaan dengan zakat. Macam mana kita nak bayar zakat, apa yang perlu kita zakatkan, macam mana kita nak bersedekah, dan juga beberapa tip-tip tentang kaedah pelaburan yang berkesan pun kita kena tahu. Ini khusus bagi orang yang ada duit yang banyak, supaya kehidupannya lebih terurus dengan harta yang dia miliki. Janganlah dia ingat bila dia kaya, dia akan kaya selama-lamanya. Ini kita memang jatuh kepada syirik. Kalau seorang tu bergantung kepada harta, dia rasa harta tu boleh menyebabkan dia kekal. Dia kena ingat yang kekal hanyalah Allah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Manusia ni berbangga-bangga dengan banyak, khususnya banyak harta lah, sehinggalah mereka ni masuk ke lubang kubur, kerana dia menyangka setiap hari dia hanya jama' amalan wa allazi jama' amalan wa adadah. Dia kumpulkan harta dan dia kira harta. Lalu timbul sangkaan, dia kata annama lahu akhlada. Harta itulah yang akan mengekalkan ia. Dia boleh terus hidup dengan sebab harta. Tapi sebenarnya bukan begitu. Kehidupannya Allah Ta'ala yang tentukan, bukan harta. Harta itu adalah sebahagian daripada kurniaan Allah yang diberi pinjam. Kita kena sedar itu adalah pinjaman. Pemilik harta yang sebenar adalah Allah. Allah itu pemilik sebenar harta kita. Kita hanyalah sebagai pemegang amanah. Maka kita akan dipersoal, adakah kita orang yang benar-benar melaksanakan amanah harta benda yang telah diberikan kepada kita. Wallahu a'lam. Kita berhenti setakat tu. Ada soalan ke sedikit? Silakan kalau ada soalan. Soalan bertulis. Bolehkah kita tolak harta pusaka untuk wakaf sebelum buat faraid? Tetapi dipersetujui oleh semua waris. Maksud kita tolak bahagian harta pusaka untuk wakaf. Tapi kalau kita wakaf, harta tu wakaf atas nama siapa? Masih tak jelas. Tak boleh tu. Kalau kita wakaf begitu, wakaf tu nak letakkan wakaf tu atas siapa? Kalau nak wakaf atas nama si mati tu tak ada kaitan dengan harta tu dah. Harta tu adalah milik waris. Jadi sebaiknya harta tu diagihkan, masing-masing waris terima bahagia dia. Dan masing-masing kalau dia rasa dia nak berwakaf, maka dia boleh wakafkan dengan bahagian. Sebab dia kena wakaf ni, dia kena jelas. Harta yang kita nak wakaf tu milik siapa. Tapi kalau wakaf dahulu, sebab tu baru bagi, jadi benda tu tak jelas. Wakaf tu atas nama siapa. Kalau kita niat nak sedekah separuh harta, tapi kalau kita beri suku aja, apa jadi? Niat tu baguslah. Niat nak separuh harta tu bagus. Tapi kalau kita tak mampu untuk melaksanakan niat itu, tak apa, itu dimaafkan. Tapi kalau kita mampu laksanakan, itu lebih baik. Yang tak baiknya, kita niat nak sedekah tapi tak sedekah langsung. Tadi nak sedekah separuh, tapi sedekah suku saja. Nak sedekah 1/2, sedekah 1/4. Allah Ta'ala saja lebih tahu kemampuan kita. Tak bolehnya, kita dah ada niat, dah janji nak bersedekah. Tiba-tiba bila dah dapat harta tu, kita bersifat bakhil. Ini jadi macam sifat orang munafik yang berjanji, lanasaddaqanna
walanakunanna minas salihin. Kami kalau dapat harta, kami nak bersedekah, nak jadi orang yang soleh. Tapi falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi. Bila Allah Ta'ala berikan harta yang merupakan kurniaannya, tiba-tiba mereka itu menjadi bakhil, tak nak sedekah pula. Apakah hukum takaful? Takaful harus, itu harus. Dia dalam bentuk ialah suatu usaha samalah, kita nak membantu satu sama lain. Hibah pun harus. Hibah ni maknanya kita membahagikan harta kepada waris sebelum kita meninggal dunia. Maknanya pemilikan tu dah bertukar nama lah. Mana secara formal, secara rasmi kita dah buat penyerahan. Kita sebagai bapa atau sebagai ibu, kita nak, orang Kelantan kata, nak bagi siap-siap kepada anak-anak. Mu bahagian ni. Yang tak bolehnya, kalau ibu bapa tu dia pesan, dia kata, aku wasiatkan tu kereta ni untuk anak yang bongsu, rumah sewa kat sana tu anak yang kedua. Itu tak boleh wasiat begitu, sebab anak tu adalah waris yang dah ada bahagian dalam harta pusaka. Dia wasiat ni untuk orang yang tidak ada hak atas harta pusaka. Macam anak angkat, kita dah bincang sebelum ni, anak angkat ataupun orang yang bukan waris dia lah, ataupun orang yang tak ada hak atas harta tadi. Tapi kita nak bagi juga, maka kita bagi dalam bentuk wasiat. Tapi ada syarat-syarat dia lah. Hebah ni kita dah bagi awal-awal lagi, tapi syaratnya kena adil. Baik, itu sahaja soalan bertulis. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Nak tanya sikit tak? Dia zaman dulu, orang ni tak ada takafu, tak ada apa-apa kan. Jadi setiap orang tidak mewarisi harta yang banyak. Tak, masing-masing bermula dari bawah. Maksudnya kalau cikgu, kita jadi cikgu. Kalau askar, kita jadi askar. Jadi dia tidak menyambung kekayaan ayah tu. Tapi hari ni, apabila wujud satu industri takafu dah, yang mana kita akan meninggalkan anak-anak dengan kekayaan. Sebab setiap orang ambil hibah tu 500,000, 1 juta kan. Jadi saya khawatir apabila betul tak cerita tu, di akhir zaman tidak ada lagi orang susah. Kerana semua orang kaya. Apabila habis zaman kita, semua orang tinggal takafu, semua orang hibah ke anak-anak yang mana duit dia banyak belaka. Jadi kita takut adakah apa yang kita tinggalkan itu akan memberi satu musibah di akhir zaman tu. Jadi kalau lagu mana tu? Sebab kalau saya baca ada kisah di akhir zaman tidak ada lagi orang miskin. Adakah takafu ni adalah dia punya jalan ke arah cerita tu? Jadi nak tengok dia tu mana. Saya takut esok-esok bila kita kata bila tak ada lagi orang susah, tak ada orang dah nak meminta-minta, tak ada orang dah nak sedekah, tak ada orang nak dah. Lagu mana tu Ustaz? Baik, comel soalan tu comel. Kaitan antara takaful dengan hilangnya kemiskinan ataupun melimpah ruahnya kekayaan. Dari segi konsep takaful tu betul lah sebagai suatu persediaan awal untuk kita berikan apa-apa aset yang kita akan tinggalkan kepada waris kita. Ialah atas satu kemungkinan kita kata betul lah macam tadi. Kemungkinan besarnya waris-waris ni bila terima jadi tak ada lagi yang miskin. Tapi sebenarnya jumlah kemiskinan itu kemiskinan itu tak ada, cuma jumlahnya mungkin lebih mengecil. Dia akan berada pada satu jumlah yang lebih kecil. Yang lebih dominan dan besar adalah kaya. Betul, yang akan berlaku begitu. Ada dalam hadis, kalau kita baca hadis-hadis tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, tajuknya tentang istifadatul mal, harta melimpah ruah. Di mana seorang kaya akan tiba satu masa seorang kaya bila dia keluar untuk berikan harta zakat dia tak jumpa siapa yang berhak untuk terima sebab semua dah kaya. Sehingga dia tak jumpa siapa yang berhak untuk diberikan zakat kerana semua dah kaya. Itu sunnatullah yang kita tak boleh mengelak. Dia bukan satu petanda yang buruk, tetapi petanda bahawa ia adalah sunnatullah yang kita tidak boleh mengelak daripadanya. Soal perancangan kita untuk membolehkan anak kita terima harta kita kaya dan tidak hidup susah,
itu tidak salah, agama mengharuskan, boleh. Ha? Tapi kalau berlaku situasi di mana semua dah kaya dan tak ada lagi yang miskin, maka kita kena bersedia untuk terima bahawa ini adalah petanda dunia sudah berada di akhir zaman. Walaupun harta melimpah ruah, dari satu sudut yang lain, adakah bermakna nilai agama manusia itu semakin kuat? Belum tentu. Itu yang kata fitnah tu. Betul. Dari satu sudut, orang miskin tak ramai. Hak ramainya orang kaya. Tapi adakah bermakna bila ramai orang kaya, orang-orang yang baik, orang yang bertakwa, orang soleh semakin ramai? Belum tentu. Berapa ramai yang boleh jadi kufur, yang menjadi fasik sebab dia dah kaya. Dulu masa dia miskin, rajin ke masjid, tapi bila dah kaya, jarang ke masjid, mungkin solat pun tak cukup 5 waktu. Itu lagi lebih besar musibahnya berbanding dengan ujian harta benda. Sebab kedudukan ini sebenarnya adalah pada persoalan iman. Jadi kita tak boleh mengelak. Soal usaha kita nak dia katakan apa itu boleh, harus, tapi kita nak mengelak, kita nak mengatakan bila dah kaya semua, kita berada di akhir zaman, itu adalah sunnatullah yang perlu kita lalui. Wallahu alam. Tak ada dah. Fakri tak ada soalan. Tak ada malam ni. Malam ni jom pula kau malam ni. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Ya. Saya nak tanya pasal hibah tu. Pasal hibah Ya. Saya kalau hibah harta ibu bapa kepada bukan waris, bukan untuk anak lah. Macam mana kalau ada anak perempuan seorang, bagaimana kalau saya meninggal, adakah saya tak boleh nak hibahkan harta tersebut masa saya hidup lagi? Nak hibah kepada anak perempuan? Anak perempuan. Boleh, tak ada masalah hibah. Itu pilihan kita, boleh. Itu pilihan di tangan kita. Wasiat tu. Tukar hibah wasiat tu. Soalan sebenarnya wasiat ke hibah? Masa kita hidup kita boleh beri hibah. Hibah tak ada. Mana kita boleh bagi hibah lah masa hidup. Yalah, masa kita masih hidup, kita nak bagi terus kepada anak kita, tak ada masalah. Kita dah tukar milik kepada dia. Tapi sebaiknya kalau kita masih ada waris lain selain daripada anak perempuan kita, mungkin adik-beradik kita, mak ayah kita, ya sebaiknya kita kena sediakan juga sedikit untuk waris tu. Sebab mereka juga, kalau ikut kaedah hukum asalnya, mereka juga ada hak atas harta kita. Hak tu saya nak tahunya sebenarnya hak tu lah. Maknanya adakah perlu kita beri juga ke orang lain yang sepatutnya? Kalau kita nak hebah kepada anak perempuan kita, boleh. Tapi adakah bermakna kita nak hebahkan juga kepada orang lain? Kalau kita hebah semua, jadi tak adalah bahagi harta yang kita kata harta yang ditinggalkan sebagai harta faraid tu. Cuma kalau kita nak hebah untuk anak perempuan seorang, kalau boleh jangan hebah semua sekali lah. Maksud saya, kena ada juga sedikit yang kita sediakan untuk waris-waris yang mereka boleh terima. Sebab mereka termasuk ashabul furud. Itu dikira lebih baik gitulah. Okey, faham. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Baik, kita berhenti setakat tu insya-Allah. Kalau ada persoalan itu boleh lain kali lah. Sebenarnya isu-isu berkenaan dengan harta ni isu yang sentiasa segar dalam hidup kita, ya. Sebab harta ni benda yang kita berusaha setiap hari. Kita tak boleh nafikan setiap hari. Kalau kita tidak jadi penjual pun kita ada pembeli. Paling kurang apa, bangun pagi keluar nak cari nasi kerabu, nasi daging, kita berurusan dengan harta. Itu kita membeli, ada duit kita hulur, penjual jual, bagi dia dapat duit kita. Ataupun mungkin ada urusan kita terpaksa berhutang. Mana setiap hari kita berurusan dengan harta, membeli, menjual, berhutang, menyewa. Apa dia lagi? Pelaburan. Maknanya kita terlibat dengan banyak perkara yang harta tu tak terlepas daripada hidup kita. Jadi mintalah petunjuk kepada Allah supaya setiap tindakan kita dengan harta tu adalah tindakan yang betul, yang kita diberi petunjuk dan diberi barakah.
Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.